Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia guys. Welcome back to Ma Fatima's Cooking Channel, Mama Cookings guys. So apa khabar semua? Baik, sihat? Alhamdulillah. Baik guys, sebenarnya saya happy sangat kerana channel kita sudah capai 1000 subscribers guys. Woohoo! So untuk special itu Ma Fatimah nak menunjukkan resepi untuk memasak mi rebus mamak tahun 90-an guys. So sebelum korang tengok video ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya guys. So jom kita mulakan. Baik guys, mula-mula kita sediakan satu cawan. Lepas tu kita isikan dengan kacang tanah ya. Lepas tu kita masukkan ke dalam satu mangkuk. Lepas tu kita cuci. And then kita masukkan air. Lepas tu kita biarkan dia selama 5 jam ya. Baik, sekarang kita ada bahan-bahan yang diperlukan seperti kacang tanah, udang kecil, 600 gram ubi keledek sudah dikupas kulit dan dicuci ya. Cili padi warna hijau, sebiji ubi kentang yang sudah dikupas kulit, 1,5 sudu meja pes halia dan bawang putih, 1 sudu meja udang kering, serai, kayu manis, bunga lawang, 1,5 sudu meja gula merah, 1 sudu meja gula, asam jawa sebanyak sebiji limau kasturi, 1,5 sudu meja serbuk cili, 1 sudu meja serbuk kari daging, babas punya ya. Dan air sekali adalah serbuk jintan putih sebanyak 1 sudu teh. Baik guys, mula-mula kita sediakan satu pressure cooker. Lepas tu kita masukkan kacang tanah, ubi keledek, ubi kentang, cili padi warna hijau, udang kecil. Lepas tu kita isikan air sedikit and then kita masukkan secukup garam. Lepas tu kita biarkan dia masak ataupun rebus ya. Nanti keluar whistle macam tu. Baik, untuk checkpoint kedua kita ada bahan-bahan seperti semangkuk tepung gandum, setengah mangkuk tepung beras, udang kecil, tauge, daun kucai yang sudah dipotong, bawang merah yang sudah dipotong kecil ataupun dicincang, setengah sudu teh serbuk kunyit, 1 sudu teh serbuk cili, serbuk yeast brand Maori Pan, dan air sekali adalah sebiji telur. Baik guys, sekarang kita nak membuat tepung untuk cucur. So mula-mula kita sediakan mangkuk. Lepas tu kita masukkan sedikit serbuk yeast dan diikuti dengan bawang merah, tauge dan kucai serta secukup garam. Lepas tu kita gaul ataupun squeeze menggunakan tangan ya. Jadi begini. Okay, and then kita hancurkan ataupun blendkan kita punya udang kecil di mangkuk yang sama, diikuti dengan serbuk cili serta serbuk kunyit. And then masukkanlah sebiji telur ya. And then kita masukkan tepung gandum serta tepung beras. And then kita gaul-gaul menggunakan sendok. Kita kacau-kacau dulu. Sementara kacau-kacau tu jangan lupa untuk masukkan air ya. Guys, jangan lupa bila nak masuk air tu taruhlah sikit demi sikit ya. Jangan taruh sekaligus. Nanti cair, terlebih cairnya kita punya tepung untuk menggoreng cucur ya. Inilah konsistensi ataupun kepekatan tepung cucur. Tak pekat sangat, tak cair sangat gitu ya. Okey, sekarang kita punya udang lepas tu ubi keledek sudah direbus. So kita kacau-kacau dulu. Kita potong-potong sikit dulu. Sekarang kita punya kacang tanah pun sudah dimasak, direbus ya. So sekarang kita nak buat apa? Kita nak blend-blendkan semua bahan-bahan ini ya. So mula-mula kita sediakan satu mixing jar. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan ini ke dalamnya. Dan seterusnya kita masukkan sedikit air ya. Air ini air yang sama digunakan masa rebus tadi ya. Lepas dah blend tu kita tuangkan ke dalam satu periuk. Jadi blend lah semua bahan-bahan tadi ya.
Okey, sekarang kita nak buat apa? Kita nak blendkan kita punya udang kering. Selepas dah kisar tu, simpan tepi ya. So, checkpoint ketiga. Sekarang kita sediakan satu periuk. Letak di atas dapur. Lepas dah panas tu, kita masukkan minyak masak ya. Okey, lepas dah minyak masak dah panas tu, kita masukkan bahan-bahan seperti serai, kayu manis dan bunga lawang ya. 3 barang ini. Lepas tu kita masukkan juga paste halia dan bawang putih. And then kita kacau-kacau dulu. Lepas dah seminit tu kita ambilkan 3 jenis serbuk, iaitu serbuk cili, serbuk kari daging serta serbuk jintan putih. Lepas tu kita masukkan air. Lepas tu kita mix-mix sikit. Lepas tu kita tuangkan ke dalam periuk tadi. And then biarkan dia mendidih. Lepas dah mendidih tu kita masukkan juga udang kering yang kita blend tadi ya. And then kita kacau-kacau guys seperti biasa. So sekarang kita biarkan dia mendidih dulu. Lepas dah mendidih tu kita nak masukkan bahan-bahan yang kita blend tadi dalam mixer jar tadi. Okay. Lepas dah masukkan tu kita kacau-kacau sikit. Lepas dah kacau-kacau tu kita masukkan sedikit air lagi. Guys, jangan terkejut ya. Yang air tu berwarna putih kerana tadi kita masukkan air ke dalam mixer jar. Lepas tu kita koncang-koncang. Lepas tu kita tuang ya. Okey, lepas tu kita masukkan air asam jawa. Jangan lupakan untuk masukkan ya. And then kita mix dulu. Lepas tu sekarang tengah mendidih kan. Biar dia mendidih selama 10 minit. Jangan lupa untuk masukkan secukup garam. Diikuti dengan gula merah serta secukup gula ya. And then kita kacau-kacau menggunakan sendok. And then sekarang tengah dia mendidih ya. So biarkan dia mendidih selama 10 minit lagi. Lepas tu kita boleh tutupkan api. Jadi alhamdulillah sekarang kita punya kuah mi rebus tahun 90-an dah ready dah. So jom kita pergi ke checkpoint ketiga, iaitu kita nak goreng kita punya cucur guys. So untuk itu kita letakkan periuk di atas dapur. Seperti biasa lepas dah panas tu kita tuangkan minyak masak. Lepas minyak masak dah panas tu, sekarang kita sudah biarkan tepung tadi selama sejam ya guys. Lepas sejam tu kita boleh gorengkan kita punya cucur. So ambilkan sesendok tepung cucur tu. Lepas tu masukkan ke dalam minyak masak. Ginilah gorengnya. Selepas 10 saat tu kita terbalikkan lah. Biasalah guys bila kita nak goreng cucur-cucur ke, macam tu je dia punya step ya. Baik, sementara dia tengah menggoreng tu kita kena terbalikkan ya. Biarkan dia menjadi golden brown di sebelah dua-dua cucur kita. Okey, lepas tu kita boleh ambilkan. Tengok guys beberapa crispy-nya kita punya cucur ni. Wangi pun sedap. Okey, ini adalah selanjutnya kita menggoreng cucur untuk mi rebus kita ya. Okey, lepas dah goreng semua tu kita tapiskan minyak berlebihan ya. Tengok guys, cantik kan dia punya permukaan ataupun kelihatan cucur. Okey, seterusnya kita nak gorengkan tofu ya. Tahu ataupun tofu. Mana-manalah korang nak panggil. Gorengkan tahu juga. Lepas tu tahu ni dalam 2 minit boleh siap guys. 2 minit dah boleh goreng dah. Jadi kita ambil je. Lepas tu kita letak di tepi cucur. Lepas tu kita biarkan dia tapis minyak yang berlebihan. Okey, checkpoint keempat kita sediakan air panas. Lepas tu kita masukkan mi kuning dengan tauge. Lepas tu kita letakkan ataupun masuk ke dalam air panas yang mendidih tu. Letak aja dalam seminit cukup guys. Lepas tu kita ambilkan. Lepas tu kita masukkan ke dalam satu mangkuk. Sekarang kita punya mi kuning dah masak ya. Baik guys, akhirnya kita punya bahan-bahan semua dah ready. Kita ada 5 kasturi, kita ada daun bawang merah, cili merah pun sudah dipotong. And then kita ada 3 biji telur rebus ya. Kenapa 3? Kerana kita ada 3 orang di rumah. Baik, selanjutnya kita punya cucur serta tahu goreng pun dah siap. And then kita dah rebuskan ubi kentang ya. Lepas tu kita potong kecil-kecil. And then sekarang kita masukkan semua bahan-bahan tadi. So first kita potongkan tofu goreng. Lepas tu kita potongkan cucur. And then kita masukkan lagi satu lah. Satu tak cukup kan guys. So masukkan 2 cucur. Potong gitu. Lepas tu masukkan. And then masukkan juga lagi 1 tofu goreng kerana saya suka tofu guys.
And then kita masukkan telur sebiji. Potonglah setengah-setengah macam tu. Okay. And then sekarang tibanya masuk untuk kita masukkan kuah yang kita masak tadi. Kuah apa? Kuah mi rebus. Panas. Bau pun sedap gila guys. Okay, and then kita masukkan sedikit daun bawang merah, cili merah. Lepas tu masukkan limau. Limau apa? Limau kasturi. And dan air sekali kita tuangkan sedikit bawang merah goreng. Bawang goreng ya. Okay, sekarang kita mix sikit. Lepas tu kita nak makan sekarang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil. Lepas tu kita makan. Sedap gila guys. Dia punya rasa kuah dia pekat. Sedap gila. Rasa sekali hendak lagi guys. Korang mesti kena makan tau. Dia punya konsistensi. Lepas tu dia punya rasa pun sangat-sangat enak sekali. Psst, sini jap. Guys, sebenarnya saya sudah lupakan untuk masukkan satu benda ke dalam mi rebus. Ubi kentang yang kita rebus tadi. Jangan lupa masukkan ya. Barulah sedap guys. So selamat mencuba ya guys. Bye guys. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya guys. Jumpa lagi minggu depan. Bye guys. Assalamualaikum.